Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Tahniah kepada beribu peserta program Lemak Tulin 2022 kerana berjaya ubah badan daripada gemuk ke kurus dan daripada terlampau kurus kepada berisi. 2023, korang masih lagi gemuk? Tak apa, biar je. Gemuk kan cute, bentuk badan macam belon. Korang kan suka jalan pun susah, nak solat pun payah, badan cepat penat, cepat mengantuk, macam-macam penyakit pun senang datang. Mungkin juga korang suka badan korang dihina dan dikutuk. Ataupun 2023 ni badan korang masih lagi terlampau kurus. Biar je. Sebab korang kan suka badan korang sekeping macam plywood. Orang hina kutuk badan korang sampai kata korang ni macam ambil barang. Tapi untuk 2023 ni, kalau korang nak ubah badan korang, boleh join program virtual 7 hari Lemak Tulin. Kita akan guide cara yang paling simple untuk ubah badan korang melalui pemakanan yang paling murah, paling sedap dan tak perlu berlapar. Senaman yang mudah dan ringkas, tak perlu apa-apa alat. Boleh buat dekat rumah atau dekat mana-mana sahaja dan tak ganggu pekerjaan atau rutin harian korang. Bukan tu je, banyak lagi tips yang akan kita ajar. Yang penting metod kita semuanya natural, sesuai untuk lelaki dan perempuan, tak kira umur, tak kira berat badan ataupun bentuk badan korang. Walaupun korang tengah ada injury ataupun tengah ada penyakit, korang akan nampak perubahan yang paling pantas dalam masa seawal 7 hari sahaja. Harga masih murah, tak pernah naik, RM89 sahaja. Money back guarantee kalau dalam 7 hari tak ada kesan kat korang. Batch Januari dah dibuka, boleh klik link untuk daftar. Bolehlah juga nak target untuk ubah badan korang sebelum Hari Raya Taudi. Slot terhad, masa terhad, jangan menyesal atau terlepas peluang ni. Join sekarang program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan lagi butang subscribe, tekanlah sekarang. Okey, insya-Allah kita semakin menghampiri 400k subscriber dan mudah-mudahan channel YouTube Rais Hamid terus boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jadi jangan lupa tekan butang subscribe now. Pada penghujung tahun 2019, satu dunia dikejutkan dengan kes COVID-19 yang semakin berleluasa, merebak dengan jayanya dekat China yang dikatakan berpunca daripada Wuhan. Satu dunia jadi risau sebab kita tahu rakyat China ni diorang suka melancong, diorang pergi satu dunia. Skala bilangan pelancong yang keluar pergi melancong ni pun bukannya seorang dua orang, ramai, beratus-ratus orang pergi kat situ, pergi kat sini. Kemudiannya pada Januari 2020, kes pertama COVID dekat Malaysia adalah membabitkan 3 orang pelancong daripada China yang memasuki Malaysia melalui Johor. Orang semua bising, alamak, nanti ramai lagi ni orang China nak masuk Malaysia ni. Kena sekat lah kan, kalau tidak nanti lagi ramai lah masuk dan bawa virus dekat Malaysia, semua membahayakan rakyat Malaysia. Lepas tu keluar kenyataan daripada Perdana Menteri Malaysia ke-7 pada waktu itu yang katanya wabak COVID-19 ni tak berapa nak serius lagi sampai tahap kita nak sekat pelancong daripada China, tak serius lagi. Statement yang keluar daripada mulut Perdana Menteri yang ke-7 pada waktu ketika itu mungkin tak ambil kira yang coronavirus ni dia punya tahap penyebaran dia punya tahap merebak dia punyalah cepat dan medium penyebaran dia pula melalui sentuhan, melalui udara. Lepas tu kita tengok dekat Malaysia pelan-pelan mulai daripada yang kes pertama yang COVID daripada pelancong China tu, kes mulai semakin banyak sampai tahap keluar pula statement daripada Perdana Menteri yang sama pada ketika yang sama. Dia kata mustahil lah nak kuarantin semua sekali pelancong China. Berapa banyak pelancong China yang dah lepas masuk Malaysia. Lepas tu apa lagi, rakyat pun bising lah. Hari tu kita dah minta suruh sekat pelancong tapi kau degil, lalas, ambil lah kau. Dan korang tahu sendiri apa yang dah jadi dekat Malaysia sampai kita berkurung PKP dan sebagainya. Sampai beratus beribu orang dekat Malaysia ni meninggal dunia disebabkan COVID-19. Lepas tu alhamdulillah kita tengok kita pun dah capai ke tahap endemik dah dekat Malaysia ni, di mana PKP pun dah tak ada, mask pun dah tak wajib pakai, kita pun dah semakin ada kelonggaran lah sebab kes pun mulai menurun dan orang yang meninggal pun semakin berkurang. Tiba-tiba kita tengok dekat China menjelang tahun baru hari tu kes COVID-19 ni semakin naik balik dan pakar-pakar daripada pelbagai sektor termasuklah keselamatan, termasuklah daripada pelancongan pun ada bagi cadangan dekat kerajaan, suruh sekatlah dulu pelancong yang nak masuk Malaysia ni, pelancong China lah, daripada masuk Malaysia sebab katanya belajar daripada kesilapan yang lampau yang di mana kita tak sekat pelancong Cina yang menyebabkan pelancong Cina masuk dan kemudiannya merebaklah wabak COVID-19. Tiba-tiba baru lagi
lagi keluar statement daripada Menteri Pelancongan yang minta orang ramai supaya berhati-hati mengeluarkan statement kenyataan dekat social media terhadap pelancong China yang nak masuk Malaysia. Susulan Malaysia nak buka balik sepadan, nak bagi pelancong China masuk balik Malaysia. Alasan dia sebab pelancong China ni lah yang akan menaikkan kita punya ekonomi, dan katanya pula janganlah merosakkan persahabatan di antara China dengan Malaysia. Pendek kata, nak kena jaga hati China lah. Jadi susulan tu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan supaya kita kena jaga hati pelancong China, jaga hati negara China, rentetan daripada meningkatnya kes COVID-19 ni, aku rasa aku setuju. Okay? Kita kena setuju cakap Menteri Pelancongan ni. Memang betul kita kena jaga hati negara China. Sebab apa? Rakyat Malaysia, kita banyak shopping barang-barang daripada China, daripada Shopee, Lazada semua tu daripada China. Kita juga jangan lupa kita punya panda dekat zon negara tu. Siapa bagi? China yang bagi panda, suruh kita jaga. Kita jangan lupa juga ramai rakyat Malaysia yang buat bisnes-bisnes, jual gadget lah, jual benda lah. Diorang dapat barang-barang tu semua daripada negara China sebab negara China murah. Nak cerita pasal jaga hati negara ni, yang macam Menteri Pelancongan tu bagi tahulah, lebih kurang macam kita kena jaga hati negara China ni. Katanya nak elakkan daripada hubungan dua hala China Malaysia ni daripada terganggu. Aku sangat-sangat setujulah. Sebab apa? Nak dikira macam mana China punyalah jaga hati Malaysia ni sampai beberapa kali kedaulatan Malaysia ni tergugat disebabkan China ni terlampau jaga hati Malaysia. Sebab apa? Kita tengok banyak kali yang negara China ni melakukan beberapa provokasi dan juga beberapa kali cuba memasuki sempadan Malaysia. Tak kisahlah daripada udara ke, daripada laut ke. Aku ulang lagi sekali banyak kali, termasuklah pada tahun 2021 dan pada 2022. Ada juga baru je lagi 2022. Jadi melalui apa yang aku share dekat korang ni, aku rasa aku memang sangat-sangat bersetuju daripada statement yang dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan supaya kita jangan rosakkan hubungan baik China dengan Malaysia. Kita jangan sakitkan hati negara China. Tak apa, biar jangan sekat langsung apa sempadan apa, biar pelancong China masuk lai. Kita kan ada vaksin, tak apa, cocok. Okey, booster kelima, booster keenam, cocok. Selagi ada booster, cocok. Tak payah kita ambil pengajaran daripada apa yang dah jadi pada tahun 2020 tu, yang di mana akibat tidak menyekat pelancong Cina lah yang menyebabkan kes COVID-19 dekat Malaysia ni mulai meningkat sampai beribu-ribu dan sampai meragut beribu rakyat Malaysia yang tak berdosa. Jadi tolong, please, aku minta dekat semua rakyat Malaysia yang aktif dekat social media, jangan keluarkan statement yang boleh mengguris hati perasaan rakyat China terhadap negara China, sebab mereka lah yang akan memacu semula ekonomi dekat Malaysia yang kita sekarang ni tengah nazak. Ekonomi kita dah teruk dah. Tak apa, kita pentingkan dulu ekonomi. Tak apa, kesihatan, keselamatan, nyawa rakyat Malaysia ni tak apa, tak kisahlah, dah memang ajal kan. Yang penting ekonomi kan. Korang juga yang komplain, oh ekonomi teruk lah, kita perlukan kerajaan yang boleh memacu ekonomi lah, kita nak mata wang kita naik balik lah. Dan memang kerajaan kita pada masa ini memang adalah harapan kita untuk menaikkan semula ekonomi supaya Malaysia boleh jadi negara yang maju, yang boleh setanding dengan negara China. Jadi please, okey, lagi sekali aku ulang, tolong jaga hati negara China, hati pelancong-pelancong China, rakyat China yang semuanya berpusu-pusu nak masuk Malaysia. InsyaAllah bila sempadan antara Malaysia dengan China ni dibuka. Kalau korang suka dengan video aku ni, korang bolehlah tekan butang share, dan insyaAllah kalau korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah, nyatakan sokongan korang terhadap statement yang dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan supaya kita kena jaga hati negara China. Jangan ganggu hubungan baik China Malaysia. Sekian lama kita dah adakan ni, dan juga tengok hasil dia, kita dapat panda. Ramai-ramai pergi cocok sekarang, dos ketiga, dos keempat apa benda, Pfizer benda, pergi buat appointment, dapatkan korang punya dos penggalak. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga Allah mudahkan, Allah jaga keselamatan kita daripada wabak-wabak yang mendatang ni. Ini semua petanda akhir zaman juga sebenarnya. Jaga anak bini kita. Tak apa, dekat luar sekarang boleh pakai mask, selalulah basuh tangan, spare sanitizer balik. Jangan risau, paling teruk pun kita PKP je. Dan jangan risau, bila ada PKP, of course kita akan ada bantuan banyak,
moratorium, ada bantuan itu pun, jangan risau. Dan semoga Allah pemudahkan urusan kita dan Allah mudahkan rezeki kita. Semoga kita semua dikurniakan taufik dan hidayah. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya. 信得快了。